Memukau sudah, majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang dihormati Profesor Madya Ahmad Nawawi, Penasihat Kelab Muhibah, yang dikasihi Dr. Muhammad Zaim Ismail, Timbalan Penasihat Kelab Muhibah, Barisan Majlis Tertinggi dan Exco Kelab Muhibah serta hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke Annual General Meeting Kelab Muhibah yang diadakan buat pertama kalinya untuk semester ini. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu saja kami panjatkan kesyukuran ke atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Pukarkanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya juga pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dan hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Majlis akan diteruskan lagi dengan nyanyian lagu kebangsaan negeri Johor, negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Marilah kita bersama-sama berdiri bagi menunjukkan tanda hormat.
Baiklah, sekarang majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan daripada penasihat Kelab Muhibah kita iaitu Profesor Madya Ahmad Nawawi. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada ahli Kelab Muhibah UiTM Cawangan Johor yang dikasihi saudari Basitah selaku Presiden Kelab Muhibah UiTM Cawangan Johor dan ahli jawatankuasanya, yang dikasihi Ustaz Dr. Ahmad Zaim selaku penasihat kedua bagi kelab kita dan anak-anak Kelab Muhibah UiTM Johor. Alhamdulillah dan selamat bersidang dan berselamat ber-AGM ataupun bertemu dalam mesyuarat agung tahunan kita kali ini bagi tahun ini, sesi ini. Alhamdulillah dan terima kasih di atas kesudian anak-anak untuk hadir dalam mesyuarat kita pada kali ini. Sebenarnya untuk makluman bagi mereka yang baru berada dalam Kelab Muhibah, Kelab Muhibah adalah merupakan kelab yang memayungi anak-anak kita dari UiTM Segamat, di UiTM Segamat, khasnya datangnya dari Sabah dan Sarawak, dari wilayah Borneo. Jadi kelab ini diwujudkan semata-mata untuk menjaga kebajikan anak-anak, menghubungkan silaturahim sesama kita di samping untuk kita menjadikan ia sebagai platform untuk kita berbakti, beramal dan kita melaksanakan beberapa program untuk mewujudkan kebersamaan di kalangan anak-anak Kelab Muhibah semua. Jadi bagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua dan tahniah kerana anda telah menjadi sebahagian daripada Kelab Muhibah UiTM Johor. Kelab Muhibah ditubuhkan saya kira lebih kurang dalam 15 tahun yang lalu. Dan saya sebagai pengasas dan pencetus kepada mewujudkan kelab ini adalah tujuan semata-mata untuk melihat kebajikan anak-anak kita, melihat kebajikan anda-anda semua yang ada di sini, supaya kita dapat bersatu dan berada di bawah lembayung yang sama, payung yang sama, supaya insya-Allah anak-anak tidak akan terasa kesunyian, tidak akan terasa terasing di Semenanjung ini, khasnya di negeri Johor. Untuk mesyuarat kita pada kali ini, saya ucapkan tahniah kepada ahli jawatankuasa yang akan terpilih dan dipilih, dan kita harapkan kelab kita akan terus berkembang, akan terus maju dan akan terus memberi impak yang besar kepada UiTM Cawangan Johor. Selama ini insya-Allah alhamdulillah pihak MPP, pihak HEP sendiri, mereka telah melihat kehebatan dan kewujudan kelab kita dan memberi bekas kepada kewujudan kita di UiTM Johor. Alhamdulillah. Jadi saya harap insya-Allah dengan kekuatan kita di Kelab Muhibah seperti ini, kita dapat teruskan lagi agenda untuk kita memberi sumbangan. Khasnya kita memperkayakan kepelbagaian budaya, kepelbagaian bahasa, kepelbagaian kepelbagaian adat dan istiadat. Itu semua adalah merupakan keunikan kita yang ada hanya dalam Kelab Muhibah. Jadi anak-anak Kelab Muhibah jadikan platform ini sebagai platform terbaik untuk kita meneruskan aktiviti kita, mewujudkan kebersamaan sesama kita dan insya-Allah mewujudkan mencapai kejayaan dalam akademik kita maupun dalam core curriculum kita. So anak-anak semua selamat bersidang, dan sebenarnya saya berada di sini berada di pondok Dusun UiTM Cawangan Johor di Segamat ini. Jadi anak-anak boleh juga kalau berkesempatan untuk datang melihat di ladang durian kita di sini. Jadi adalah projek yang diusahakan oleh UiTM Johor. Jadi anak sekalian selamat bersidang dan terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa dengan memberi ucapan kepada kami semua pada malam ini. Seterusnya, majlis ingin menjemput Presiden Kelab Muhibah kita yang penuh dedikasi iaitu Basitah Amira. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bayu penyalang, salam UiTM di hatiku. Saya Basitah Amirah binti Abdullah selaku Presiden Kelab Muhibah sesi kali ini ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada semua yang sudi hadir ke Annual General Meeting Kelab Muhibah untuk tahun 2022. Tujuan Annual General Meeting ini diadakan adalah untuk memberi penghargaan kepada ahli MT dan Exco yang telah tamat pengajian serta memperkenalkan MT Exco baru
Kelab Muhibah bagi sesi Mac Ogos 2022. Tujuan annual general meeting ini juga untuk membentangkan tentang Kelab Muhibah dan aktiviti-aktiviti kelab yang telah dianjurkan kepada mahasiswa dan mahasiswi di UiTM Segamat Johor. Dan juga bertujuan untuk memperkenalkan lebih lanjut tentang budaya Sabah dan Sarawak. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajian dan tahniah kepada yang telah berjaya mendapat dekan pada semester lepas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penasihat Kelab Muhibah iaitu Profesor Madia Ahmad Nawawi dan mengucapkan selamat datang kepada Timbalan Penasihat Kelab Muhibah baru iaitu Dr. Muhammad Zain Ismail. Saya berterima kasih kepada ahli-ahli kelab dan MT serta Exco Kelab Muhibah telah membantu menjayakan program-program yang telah dan akan dianjurkan. Saya berterima kasih kepada yang sudi membantu dan memberi kerjasama kepada saya. Kita tidak lupa juga senior-senior Kelab Muhibah yang telah membimbing saya dan telah membantu saya sepanjang saya menjadi presiden lah. Saya juga ingin berterima kasih kerana telah meletakkan kepercayaan kepada saya dalam memegang jawatan sebagai Presiden Kelab Muhibah. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk menjalankan tugas saya, tanggungjawab saya dengan baik dan cuba sedaya upaya untuk menghidupkan lagi Kelab Muhibah dan membantu ahli-ahli Kelab Muhibah. Dan kepada mahasiswa dan mahasiswi Kelab Muhibah, sekiranya perlukan bantuan, jangan segan untuk bertanya dalam grup official Kelab Muhibah lah. Sebab Kelab Muhibah ni sememangnya ditubuhkan untuk meringankan beban mahasiswi dan mahasiswa Borneo. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekiranya ada salah silap, terkasar bahasa, saya ingin minta maaf. Dan selamat maju jaya kepada semua. Jangan stres, santai-santai dan jangan amalkan sifat suka menangguh assignment kerana nanti menyesal. Okay? Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Majlis akan diteruskan lagi dengan tayangan video montaj dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh ahli Kelab Muhibah. Untuk tayangan video yang seterusnya, Exco Kelab Muhibah telah menyediakan video pembentangan tentang budaya yang ada di Sabah dan juga di negeri Sarawak. Mari kita sama-sama menonton video yang telah disediakan. Assalamualaikum dan hai, nama saya Farah Nur Zahir binti Sabri. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pakaian tradisional Sabah dan Sarawak.
umum mengetahui tentang keunikan baju tradisional Sabah dan Sarawak. Namun, adakah anda mengetahui tentang ciri-ciri serta keistimewaan baju tradisional ini? Saya akan mulakan dengan Sabah. Penduduk di Sabah terdiri daripada pelbagai kaum. Antaranya ialah Bajau, Kadazan Dusun, Murut, Sungai dan banyak lagi. Kebanyakan busana tradisi di Sabah berwarna hitam kerana warna hitam dianggap sebagai lambang kekuasaan serta warna ketuhanan yang dapat melindungi diri pemakai daripada makhluk halus yang jahat. Manakala ada pihak mengatakan bahawa penggunaan warna hitam itu adalah disesuaikan dengan cara hidup dan keadaan semula jadi pada zaman itu. Baiklah, yang pertama, bagi suku kaum Kadazan Dusun. Setiap daripada suku kaum ini mempunyai pakaian tradisi tersendiri yang melambangkan identiti mereka. Berbeza antara satu sama lain bergantung daerah dan suku kaum mana. Persamaan hanyalah fabrik hitam, renda merah dan emas. Perkara yang membiasakannya terletak pada motif, penggunaan bahan seperti mani dan labuci serta potongan baju. Bagi kaum Kadazan, terdapat perbezaan bagi pakaian tradisi kaum Kadazan dari daerah penampang serta pakaian tradisi bagi kaum Kadazan bagi daerah papat. Seterusnya, suku kaum Dusun Lotut. Suku kaum Dusun Lotut kebanyakannya tertumpu di Tuaran, Tamparuli dan juga Telipok. Baju tradisi Dusun Tindal Kota Belud lebih meriah rekaannya kerana hampir keseluruhan besar busana itu dihiasi dengan labuci berwarna merah, kuning dan butang berwarna emas pada baju. Suku kaum Dusun Tindal tertumpu di Kota Belud, Kota Marudu dan juga Tenghilan. Seterusnya bagi kaum Murut diiktiraf sebagai etnik ketiga terbesar di Sabah daripada segi jumlahnya selepas Kadazan Dusun dan juga Bajau. Hai, saya Geraldine Inti Jonis dan saya akan membentangkan pakaian tradisional kaum Suluk. Bagi masyarakat suku kaum Suluk, pakaian dan hiasan diri pada asalnya lebih berfungsi sebagai simbol kedudukan dan kekuasaan seseorang dalam masyarakat. Namun, fungsi pakaian dan hiasan semakin berkembang dan berubah mengikut peredaran masa. Kini, masyarakat suku kaum Suluk masih mengekalkan baju tradisi sebagai pakaian di majlis-majlis keramaian. Baju lapi adalah pakaian suku kaum Suluk bagi kaum lelaki. Lapi mendapat namanya daripada hujung belahan tengah baju ini yang terkeluar. Baju ini dihiasi dengan butang tambuko yang diperbuat daripada emas dan perak di bahagian bahu, dada dan lengan baju. Baju lapi ini dipadankan dengan seluar sawal kantiu, seluar yang berbentuk longgar ataupun berino, seluar ketat. Di bahagian betis, seluar berino mempunyai belahan dan dihiasi dengan butang emas atau perak. Jika memakai seluar berino, ia mestilah dipadankan dengan tali pinggang kandit ataupun kambut, iaitu dililit di bahagian pinggang lelaki ataupun pis siabit yang disangkut di atas bahu sebelah kiri dan kanan oleh si pemakai. Pis siabit ini juga boleh dipakai sebagai tengkolok ataupun setanjak yang dililit di atas kepala. Pis siabit diperbuat daripada kain tenun hablun. Baju Batawi ataupun kuput merupakan salah satu pakaian wanita bagi suku kaum Suluk yang sangat unik, cantik dan menarik. Baju ini lazimnya berlengan panjang dan jika berlengan pendek 3/4 dinamakan baju Batawi pukul tandu. Biasanya baju ini ketat dan sempit, dihiasi dengan butang tambuko yang diperbuat daripada emas ataupun perak di bahagian bahu, dada, pinggang dan pergelangan tangan. Baju ini biasanya mempunyai 300 hingga 2000 butang tambuko yang disaluti emas dan perak. Baju Batawi dipadankan dengan seluar sawal kantiu. Sawal ialah seluar yang berbentuk besar dan longgar. Baju ini dipadankan dengan kain tenun habul tiahian, dipakai dengan cara selendang ataupun dikepit dengan sebelah tangan. Baju ini adalah menjadi kebanggaan yang bernilai dan berharga bagi setiap suku kaum Suluk kerana memiliki peninggalan warisan nenek moyang. Orang Bajau adalah sebuah kumpulan etnik pribumi dari Malaysia dan Filipina Selatan serta diiktiraf sebagai kumpulan etnik kedua terbesar di negeri Sabah. Pakaian tradisional suku kaum Bajau, wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit,
perhiasan leher mandapun dan perhiasan kepala serempak. Manakala lelaki bajau pula menggayakan baju potongan cekak musang, seluar, samping dan destar. Pakaian tradisi biasanya dipakai pada sesuatu majlis dan perayaan yang disambut oleh kaum bajau. Sama ada majlis kahwin adalah salah satu, baju ini dipakai ketika majlis kahwin kerana ingin melambangkan satu adat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton EGM. Nama saya ialah Yusuf Zain bin Yusri, Ketua Exco Kebudayaan, dan di sini saya akan menerangkan lebih lanjut tentang pakaian tradisional untuk kaum di negeri Sarawak. Tanpa melengah masa, mari kita kepada pengenalan yang lebih selanjutnya. Untuk kaum yang pertama adalah kaum Iban. Seperti yang kita tahu, kaum Iban ini adalah kaum yang paling dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan pakaian Iban, kalau mereka memilih pakaian mereka tersebut, mereka memilihnya untuk dipakai bagi Ratu Pesta Menuai Sarawak. Dan bagi pakaian istiadat suku kaum Iban, untuk bagi kaum lelaki, mereka akan memakai baju burung dan sirat serta tali pinggang lampit dan manik-manik atau jaket dengan motif Iban dan sirat atau cawat dari kain tenun kasa yang pucanya dihiasi dengan tenunan bercorak. Mereka juga mengenakan ikat kepala dari kain tenun dan tali pinggang perak. Kepala mereka akan memakai setapuk tunjang dan bulu kenyalang di kepala mereka. Bagi kaum wanita, mereka akan memakai bidang berhias siling dan loceng serta melampai dan marik empang, perhiasan diri dari perak seperti ringgit gobeng, gelang keloncong dan sugu tinggi. Mereka juga akan memakai skirt atau bidang tenun puah. Bahagian atas memakai baju kecil atau kemban dan dilindungi dengan marik empang dari manik. Hiasan diri syarat barangan perak dari seperti tali pinggang, rawai dan sudu tinggi. Baik, kaum yang seterusnya adalah kaum Ulu. Bagi kaum wanita, untuk kaum Ulu pula, mereka banyak menggunakan manik dan labuci sebagai penyiri pakaian mereka. Dan pakaian ini dibuat dari baldu berhias labuci, di mana motif pakaian tersebut adalah aso dan naga. Subang telinga iseng dari tembaga bagi melanjutkan telinga yang menjadi kebanggaan bagi wanitanya. Bagi kaum lelaki pula, mereka akan memakai pakaian yang diperbuat daripada kulit kambing, sunung dan cawat satin serta perhiasan kepala daripada bulu kenyalang. Dan juga kaum wanita pula menggayakan taak baldu merah berhiaskan labuci di mana motifnya adalah sama, iaitu aso dan naga. Baik, kaum ketiga adalah kaum Bidayu. Pakaian lelaki untuk kaum Bidayu pula, baju dan seluar mereka diperbuat daripada satin yang dihiasi dengan pita merah dan putih. Bahagian luar mereka pula, mereka akan memakai jipo boyu dari kulit kayu dan kalung gigi beruang. Manakala wanita pula, mereka akan menggayakan baju jipo yang pendek dan skirt bidang fabrik satin warna hitam yang berhiaskan dengan selempang merah, perhiasan pinggang daripada shilling perak. Perhiasan kepala mereka pula ialah sitiah yang bermula dengan 3 warna, iaitu warna hitam, merah dan putih yang berhiaskan manik, labuci dan shilling perak. Baik, seterusnya adalah kaum Melanau. Walaupun pakaian mereka seolah-olah berbeza, seolah-olah lebih kurang sama dengan wanita, tapi ada perbezaannya sedikit. Pakaian mereka pula diperbuat daripada satin berwarna gelap yang dipadankan dengan kain songket bunga tabur, dan pakaian kepala mereka pula iaitu kepala sengkolon dari Jawa. Dan wanita Melanau pula menggayakan baju baldu hitam dengan sarung songket Brunei tenunan Sarawak yang bertali pinggang dengan pending besar diserikan dokoh dan perhiasan kepala kepih sanggul. Baik, kaum yang terakhir pula adalah kaum Melayu. Ini bukan seperti kaum Melayu yang biasa ya. Pasangan Melayu Sarawak pula, lelaki akan berpakaian ataupun berbaju Melayu cekak musang dan bersamping songket. Wanita pula akan berbaju kurung teluk belangga yang mana kepala mereka dihiasi dengan selayar diserikan selempang sarung di bahu. Wanita Melayu Sarawak juga akan mengenakan baju kurung broket, sarung songket bunga tabur, selayar kerengkam dan selempang songket. Sekian daripada saya, Yusuf Zain bin Yusri. Sekarang akan diteruskan lagi seterusnya untuk jenis-jenis tarian Sabah dan Sarawak. Terima kasih.
Wow, cantiknya pakaian-pakaian tradisi dari pelbagai bangsa di Sabah dan Sarawak. Terima kasih atas pembentangan mengenai pakaian yang sungguh menarik. Assalamualaikum semua, saya Syahnaz binti Rasulan dan saya merupakan Exco Protokol dalam Kelab Muhibah. Sekarang, kami akan bersambung dengan perkongsian ilmu mengenai tarian-tarian tradisional di Sabah dan Sarawak. Sumazau merupakan sejenis tarian tradisi rakyat Sabah yang amat terkenal di Sabah dan juga di seluruh Malaysia. Ia merupakan tarian tradisi suku kaum Kadazan Dusun yang sering dipersembahkan pada Tadau Keamatan yang bermaksud Hari Penuaian yang dirayakan di Sabah pada setiap bulan Mei. Pada masa dahulu, penanaman padi hanya berlaku sekali setahun. Menuai padi selalunya selesai sebelum penghujung bulan Mei. Dalam bahasa Kadazan, ia dikenali sebagai tarian Sumazau dan Sumayau dalam bahasa dusun. Sumayau dalam bahasa dusun bermaksud menari. Dapat dikaitkan dengan perkataan minsayau, bermaksud melompat-lompat. Jumlah penari tidak ditetapkan, tetapi mestilah berpasangan. Lebih ramai, lebih meriah. Tarian Sumazau atau Sumayau berbeza-beza mengikut etnik. Begitu juga dengan paluan gong. Tarian ritualnya memenuhi pelbagai fungsi, seperti tarian Sumazau yang ditarikan untuk mengucap kesyukuran yang berkaitan dengan kegiatan menanam dan menuai padi, dan juga untuk menolak bala, menyembah semangat, dan mengubati penyakit. Penari-penari Sumazau yang terdiri daripada lelaki dan perempuan biasanya memakai pakaian serba hitam yang dihiasi dengan corak-corak menarik menggunakan benang berwarna emas. Penari perempuan dihiasi dengan selendang serta tali pinggang hinogot yang diperbuat daripada duit shilling perak dan set tangkong yang diperbuat daripada tembaga. Penari lelaki biasanya akan memakai tanjak di samping, pakaian serba hitam serta menyangkutkan di pinggang daun silat kering sebagai pengganti padi. Tarian ini ditarikan dengan kedua-dua tangan diangkat ke paras bahu dan dikibarkan umpama kipasan sayap burung, mengikut alunan rentak yang dimainkan dengan perlahan-lahan dan lemah lembut. Pasangan penari lelaki dan wanita menari berhadap-hadapan dan mereka menggerakkan kaki dengan langkah yang kecil. Sementara tumit kaki diangkat dan diturunkan mengikut irama lagu. Bergantung dari mana suku kaum Kadazan Dusun ini berasal. Ketika menari, tangan didepakkan keluar seolah-olah sedang terbang, tetapi dihinjutkan pergelangan tangan. Situasi ini juga boleh berbeza-beza mengikut daerah. Kadangkala ketika menari, penari boleh setakat menghayun-hayun atau melimbai-limbaikan tangan. Sering dipersembahkan pada Tadau Keamatan yang bermaksud Hari Penuaian yang dirayakan di negeri Sabah pada setiap bulan Mei. Tujuan asal tarian ini ialah untuk menyambut kedatangan Bambazo, iaitu semangat padi yang biasa dilakukan pada selepas menuai padi. Namun kini tarian ini sering dipersembahkan ketika sambutan keamatan dan majlis-majlis tertentu seperti majlis perkahwinan, keramaian dan majlis-majlis rasmi. Pada masa kini, tarian Sumazau telah menjadi salah satu tarian utama di Sabah dan ramai masyarakat di Sabah yang bukan dari suku kaum Kadazan Dusun dapat menarikan tarian ini dengan baik ketika majlis-majlis keramaian. Tarian Sumazau juga sememangnya dapat menarik perhatian para pelancong dari dalam dan luar negara untuk cuba menarikannya apabila datang ke negeri Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakidah binti Labina, pembantu Exco Kebudayaan untuk Kelab
Muhibah akan membentangkan tentang seni tarian bagi negeri Sabah dan Sarawak. Tarian yang pertama yang akan saya bentangkan ialah tarian igal-igal. Tarian igal-igal adalah tarian tradisional yang terkenal di daerah Semporna, khususnya dalam kalangan etnik-etnik Bajau dan Tasuk atau Suluk. Orang-orang Bajau dikenali sebagai golongan gipsi laut, manakala orang Tasuk ataupun Suluk pula sebagai orang arus, yakni Tau bermaksud orang dan Suk bermaksud arus laut. Tarian ini terkenal dalam kalangan etnik-etnik ini kerana demografi mereka yang tinggal berdekatan dengan laut. Berikut merupakan pakaian yang digunakan oleh penari igal-igal. Tarian igal-igal juga dikenali sebagai tarian helang laut. Perkataan igal itu juga berasal daripada perkataan Inggris iaitu eagle yang bermaksud helang. Gerak tarian ini adalah seperti gerakan helang yang sedang terbang dan turut mempunyai unsur-unsur angin bertiup dan ombak. Tarian igal-igal juga dipersembahkan secara berkumpulan, berpasangan atau solo. Kebiasaannya tarian igal-igal ini diiringi musik tradisional dan juga dua orang penyanyi yang berlawan berpantun secara spontan. Alat musiknya selalunya kuling tangan, gong, dan tambur yaitu gendang. Seterusnya ialah acara yang selalunya tarian ini dipamerkan. Tarian ini dipersembahkan setiap tahun semasa pesta Regata Lepa, yaitu pesta perahu ataupun pesta Sambulayang. Semasa pesta ini, masyarakat Bajau mempamerkan lepa mereka yang dihiasi ukiran dan layar berwarna-warni dipanggil Sambulayang. Igal-igal juga turut dipersembahkan semasa majlis perkahwinan. Tetamu mengalai, yaitu menari di hadapan pengantin yang berada di pelamin. Tetamu menyelitkan sabot, wang di jari penari ketika mereka sedang menari, sebagai tanda hormat dan berterima kasih atas hiburan yang dipersembahkan. Ada kalanya pengantin juga turut sendiri mengalai bersama. Seterusnya saya akan memperkenalkan tarian Renjang Beuh yang dikenali daripada Sarawak. Tarian Renjang Beuh ini berkisahkan tentang Wirabidayu yang bernama Madu Ujong yang diperintahkan oleh Raja Bintang untuk berjuang dengan burung legenda langit dikenali sebagai Tingkilang Raman, bagi menentukan yang layak untuk berkahwin dengan anak perempuan raja bernama Dara Buddha. Berikut merupakan pakaian yang dikenakan oleh penari Renjang Beuh. Bagi kaum wanita, pakaian lengkap adalah termasuk baju berlengan pendek atau separuh lengan dan sepasang kain sarung berwarna hitam paras lutut yang dihiasi dengan manik halus pelbagai warna disulami dengan kombinasi warna utama yaitu putih, kuning, dan merah. Tudung kecil separuh tinggi dengan corak anyaman yang indah atau penutup kepala daripada kain berwarna-warni dengan sulaman manik halus adalah pelengkap hiasan kepala wanita. Manakala bagi lelaki pula, lazimnya mengenakan sepasang persalinan berbentuk baju hitam separa lengan atau berlengan pendek dengan sedikit corak berunsur flora dan seluar berbentuk baju hitam. Gerak tarian dalam tarian ini menggambarkan gerak Madu Ujong dan Tingkalang Raman yang sedang berlawan. Mereka adalah penari-penari utama. Menari dari setiap hujung serambi bergerak ke arah lawan masing-masing dalam pelbagai gaya. Setiap kali bertemu mereka menukik dalam gerakan yang cepat seolah-olah menyerang lawan. Tarian ini selalunya dilakukan selepas musim menuai sebagai satu bentuk hiburan untuk tetamu dari rumah panjang. Pergerakan penari dengan tangan terulur meniru pergerakan burung helang kerana mereka mengepakkan sayap mereka
dalam penerbangan. Itulah antara tarian tradisional masyarakat Sabah dan Sarawak yang dikenali oleh masyarakat kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Aini binti Kasti dan saya pula akan menerangkan tentang tarian lansaran. Perkataan lansaran diambil daripada perkataan lumasar yang bermaksud melambung atau berayun-ayun. Dan tarian ini ditarikan oleh kaum Murut yang tinggal di kawasan pedalaman Sabah. Tarian ini biasanya ditarikan di lantai khas yang dibina di tengah-tengah rumah panjang suku kaum Murut. Kawasan lantai tersebut dibina menggunakan kayu bulat dan dipasang lagi beberapa lapisan untuk membuatkan para penari melantun. Tarian lansaran ditarikan oleh penari lelaki dan wanita yang memakai pakaian tradisi mereka yang berwarna hitam di samping memakai hiasan yang berwarna-warni. Penari lelaki juga sering memakai hiasan di kepala yang diperbuat daripada bulu burung. Tarian tradisional kaum Murut ini pada awalnya berkait dengan aktiviti pemujaan, sama ada pemujaan roh ataupun semangat kepala manusia. Namun begitu, tarian ini sekarang ditarikan untuk bersukaria sempena majlis keramaian seperti majlis perkawinan dan perpindahan ke rumah panjang yang baru. Di dalam video yang saya sertakan ini merupakan contoh tarian lansaran. Para penari lelaki akan coba melompat untuk mencapai kinkilat yang digantung di bahagian atas. Seterusnya, kita beralih pula kepada tarian kenyalang. Tarian kenyalang atau nama lainnya Datun Julut ialah tarian tradisional masyarakat Kenyah di Sarawak. Tarian ini dicipta oleh Nyik Serong, seorang putra Kenyah untuk menyambut kepulangan pahlawan-pahlawan dari berbulu sekaligus menandakan tamatnya musim menuai. Tarian ini menunjukkan rasa kegembiraan dan rasa kesyukuran. Dari segi pakaian pula, berikut merupakan pakaian yang dipakai semasa penyembahan tarian kenyalang. Para penari memakai baju berlengan pendek dan penari wanita akan memakai kain tradisi mereka. Di tangan mereka pula akan dilekatkan bulu-bulu burung kenyalang dan dibentuk seperti kipas. Tarian kenyalang ini akan ditarikan sambil diiringi bunyi dari alat musik sape. Tarian kenyalang boleh ditarikan secara berseorangan ataupun berkumpulan. Seperti yang ditunjukkan di dalam video ini, semasa menari, penari-penari akan menghentakkan kaki ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang. Dan kebiasaannya, penari akan menari sambil menyanyi dan bertepuk tangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asnul Khairul Zakri akan mengupas tentang bahasa dan dialek yang digunakan di Sarawak. Jadi, Sarawak yang juga dikenali sebagai Bumi Kenyalang adalah merupakan tanah kelahiran bagi pelbagai suku kaum dan etnik yang menjadi tunjang kepada perkembangan ilmu falsafah dan bahasa. Meskipun ianya merupakan wilayah yang dominan bagi pelbagai kaum dengan merangkumi kira-kira 30 lebih daripada 30 kumpulan etnik, wilayah ini senantiasa makmur dan bersatu padu. Hal ini dibuktikan melalui corak hidup rakyatnya yang tidak bersikap rasis dan menghormati antara satu sama lain, sama ada daripada aspek kepercayaan, pegangan, menghormati adat resam kaum lain dan menjaga pertuturan untuk tidak menimbulkan sebarang isu-isu sensitif yang boleh menggugat kesepaduan rakyat. Kehidupan harian penduduk tempatan juga tidak terganggu dengan apa-apa krisis yang boleh menimbulkan keregangan pada kesatuan ramai. Hal tersebut atas faktor penduduknya yang menerima baik dan berganding bahu dalam memacu kehidupan yang lebih harmoni.
Hal ini boleh dibuktikan melalui kesepaduan antara jiran-jiran ataupun kawasan perumahan yang amat harmoni dan bersikap ramah. Mereka juga selalu menghantar barangan seperti barangan dapur, makanan, saling memberi sedekah dan menghargai antara jiran seperti ahli keluarga rapat yang tersendiri. Di sini saya senaraikan 3 suku kaum yang terbesar serta beberapa suku kaum yang mampu saya kongsikan. Selain daripada kaum Melayu di Sarawak, ia juga mempunyai kaum Cina dan India yang merupakan 3 daripada kaum yang dominan di Sarawak. Selain daripada itu, terdapat juga kaum-kaum etnik yang lain. Seperti yang saya boleh sebut Iban, Bidayu dan Melanau. Jadi bahasa dan contoh yang boleh saya berikan adalah bahasa Melayu Sarawak, kerana saya adalah Melayu Sarawak. Dan saya tidak mampu memberikan contoh-contoh yang lain atas dasar saya tidak Baiklah, contohnya adalah kita. Kita bermaksud awak. Kami adalah saya. Kambo adalah gelabah. Lanji adalah gatal ataupun boleh disebut sebagai gatal bulu ke? Atau menggatal lah. Gatal. Gambong, melebih-lebih. Kena adalah kenapa. Si adalah tidak. Au adalah ya. Engkah, letak. Debah, bawah. Tahu, tahu. Ni tahu, si tahu. Itu adalah tak tahu. Dua itulah, ni tahu ataupun si tahu. Molah adalah buat. Cerobeh adalah mulut becok, mulut murai. Ceredit pula adalah comel, memandai ataupun celik. Selain itu cia adalah belanja. Cokot, kedekut. Abas, melawat. Ceridak, pengotor. Habis, air. Kongang, mampu. Babo, pelupa. Bait-bait, hati-hati. Dekik, panjat. Eleng, juling. Embak, bawah. Gaok, garang. Ngelepah, bertempiaran. Jadi harap sedikit sebanyak boleh menjadi sesuatu yang akan menambahkan ilmu kita di sebalik mengetahui tradisi, makanan, bahasa sesuatu negeri yang menjadi keunikan dan menjadi corak kehidupan pada rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nushaza Arifah dan akan menuliskan dengan tajuk Makanan Uniti Sarawak. Yang pertama adalah umai yang merupakan makanan tradisi masyarakat Melanau dan ia juga diperbuat menggunakan isi udang, ikan dan juga sotong. Kebiasaannya makanan laut ini akan diperap dengan air perahan limau, irisan bawang putih serta cili padi bagi menaikkan rasa. Hidangan ini juga sesuai untuk dimakan dengan nasi putih bagi menaikkan selera. Seterusnya adalah kuih selorot ataupun corot yang merupakan makanan tradisi daripada bangsa Melayu Sarawak dan semua lapisan masyarakat amat menggemari kuih ini kerana teksturnya yang amat lembut dan rasa yang asli. Kuih ini diperbuat daripada beras pulut, gula pong serta santan. Gula pong digunakan sebagai pemanis kuih dan rasanya asli tanpa tambahan bahan lain. Sarung kuih selorot ini menggunakan pucuk daun nipah muda dan perlu digulung sehingga kemas dan tidak bocor. Pembuatan sarung kuih selorot ini memerlukan kemahiran yang tinggi supaya sarung kuih itu tidak bocor. Sayur midin ini kelihatan mirip seperti sayur pucuk paku seperti yang ada di Semenanjung Malaysia, tetapi ada sedikit perbezaan.
Midin goreng belacan juga antara menu yang popular dalam kalangan masyarakat Iban, tetapi di kedai makan juga banyak menyediakan pelbagai juadah yang menggunakan sayur midin. Linut ini diperbuat daripada tepung sagu segar yang kemudian akan dicampurkan dengan air panas yang mendidih. Kemudian kita perlu gaul sehingga tekstur linut itu menjadi kental seakan-akan jeli. Linut ini juga selalu dimakan bersama sayur midin, ulam-ulaman, terung iban, sambal belacan dan sayur labu. Kelima adalah manuk panso. Manuk merupakan nama lain bagi ayam dalam bahasa Sarawak. Manuk panso ini disediakan di dalam buluh bersama ramuan khas. Cara memasak hidangan ini juga mirip seperti membakar lemang. Kesemua bahan akan dimasukkan di dalam batang buluh itu dan dimasak seperti membakar lemang selalu. Ianya sangat enak dimakan bersama nasi panas, terutamanya pada makan tengah hari. Seterusnya adalah tumpi ataupun dikenali juga sebagai lemantak yang diperbuat daripada pokok rumbia ataupun pokok sagu. Tumpi ini kelihatan seperti lempeng dan dimakan sebagai alas perut. Tumpi ini boleh dimakan bersama air gula pong ataupun gula melaka. Boleh dijadikan sebagai sarapan pagi maupun makan petang. Tumpi ini juga mempunyai banyak khasiat seperti protein, karbohidrat, serat, kalsium serta zat. Tumpi ini juga mampu membantu dalam mencegah pelbagai penyakit seperti saluran darah tersumbat serta kanser usus. Yang ketujuh adalah mi belacan. Mi belacan merupakan hidangan yang agak unik. Hal ini kerana kuahnya diperbuat daripada petis otak udang dan dicampur sedikit dengan belacan, gula pong dan sedikit tepung jagung. Tepung jagung yang membuatkan kuahnya agak pekat. Mi belacan ini menggunakan bihun yang telah dicelur, dimakan bersama telur padi, sotong kembang, tauge serta irisan timun. Sambal cili juga boleh dimakan bagi menaikkan rasa mi belacan itu. Yang ke-8 adalah mi tomato rangup ataupun mi dawai. Menu ini tidak berapa popular seperti mi kolok ataupun raksa Sarawak, tetapi ia tetap memiliki tempat yang tersendiri di kalangan rakyat Sarawak. Mi ini turut dikenali sebagai mi dawai kerana tekstur mi ini yang keras dan rangup, tetapi dihidangkan bersama kuah yang berwarna kemerahan seperti kuah mi Bandung. Namun demikian rasanya tetap tidak sama. Yang ke-9 dan juga yang terakhir merupakan kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak merupakan pencuci mulut dan juga hidangan yang amat popular ketika musim perayaan, disebabkan oleh keunikan dan coraknya yang tersendiri. Tekstur kek ini juga lembap dan tidak kering, menyebabkan kanak-kanak juga meminatinya. Terdapat pelbagai nama kek lapis yang unik seperti kek lapis India, kek lumut, kek belacan, kek holiday inn dan sebagainya. Akhir kata, walaupun banyak makanan masyarakat Sarawak yang kedengaran pelik, tetapi ianya tetap menjadi tarikan orang luar masuk pelancong daripada negara lain. Oleh itu, makanan masyarakat tradisional Sarawak perlu dikekalkan dan boleh dijadikan sebagai proses pembudayaan dan pembelajaran bagi generasi seterusnya. Pastikan anda mencuba hidangan yang telah disenaraikan dan nikmatinya sendiri. Sekian itu sahaja bagi makanan unik di Sarawak. Bahasa Sabah. Penduduk Sabah terdiri daripada berbagai-bagai kaum dengan latar belakang dan kebudayaan masing-masing. Penduduk aslinya atau lebih dikenali sebagai Bumi Putra atau Pribumi terdiri daripada sekurang-kurangnya 35 kumpulan dengan menggunakan lebih dari 50 bahasa dan tidak kurang dari 90 dialek. Terdapat 7 jenis bahasa yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah Kadazan Dusun. Kaum Kadazan Dusun juga dikenali sebagai bangsa Mamasok Sabah atau bangsa Mamasok Kadazan Dusun yang merupakan satu kumpulan kaum Bumi Putra asli yang terbesar di Sabah. Jadi kaum Kadazan Dusun juga merupakan satu kumpulan etnik dari dua bangsa, yaitu bangsa Kadazan dan bangsa Dusun di Borneo, yang digabungkan menjadi satu kumpulan kaum atau etnik. Dan kaum ini dikenali sebagai Mamasok yang artinya orang asal atau orang asli. Jadi contoh bagi bahasa Kadazan Dusun yang pertama adalah saya, Zau, kamu ataupun kau, Ziau,
Mereka Zosido, apa kabar? Nunu Habalnu. Selamat pagi, Kopi Basian Dungu Subab. Selamat malam, Kopi Basian Tutuong. Selamat petang, Kopi Basian Min Sosodok. Dan kamu buat apa? Maksud dia Nunu Mangenu. Seterusnya, Bajau. Orang Bajau boleh dibagikan kepada orang Bajau Samah, yaitu darat yang menetap di daerah seperti Tuaran, Kota Belut, dan Papar, manakala orang Bajau Laut pula menetap di daerah seperti Kota Marudu, Kudat, Pitas, Lahad Datu, Kunak, Sandakan, dan juga Sempurna. Suku Bajau yang berada di Sempurna dipecahkan kepada pelbagai subetnik, yaitu Bajau Pantai Timur khasnya di daerah Sempurna, terbagi kepada Bajau Darat dan juga Bajau Laut. Contoh bagi bahasa Bajau yaitu maksud dia yang pertama angai, kenapa, aho, iya, embalnia, tak ada, atau gol, lama, amangan, sedang makan, lingan tu, lapar, kita ataupun kitam, maksud dia kita, kaam, kamu. Selain daripada itu ada juga Iradon. Iranun atau Ilanun ialah nama satu suku kaum yang dikategorikan sebagai penduduk bumi putra Sabah. Iranun bermaksud berkasih-kasihan, dan ini bermaksud wujudnya sistem hubungan sosial yang amat erat, yang terikat oleh tali persaudaraan yang amat intim, yang berlandaskan sistem kerjasama dan juga gotong royong. Walaupun begitu, suku Iranun ini mempunyai satu sifat yang amat penyabar, tetapi apabila kesabaran mereka sampai ke tahap maksimum, jalan, lalakau, makan, kuman, pulang, maling, saya, saken, rumah, walai, saudara, pagari, mandi, paigo, di mana kamu, anda kanu. Seterusnya terdapat juga idahan. Idahan ataupun idaan, eraan, Sabahan dan Bulu Dupi adalah satu etnik pribumi yang terdapat di Sabah dan menetap di sekitar daerah Lahad Datu di pesisiran timur Sabah, Malaysia. Jadi sebagian besar orang idahan ni adalah orang Muslim, tetapi sebagian kecil serpihan suku kaum yang dikenali sebagai Begak atau Begahak atau juga Dusun Begahak atau Dusun Tungku. Jadi contoh bagi bahasa idahan adalah yang pertama duduk, badung, berdiri, burui, aku, nai, makan, mengan, tidur, turuk, kucing, shing, air, tapak, ibu, ina, bapa, ama, perempuan, riun, dan juga yang terakhir lelaki, maksudnya kusai. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis juga dikenali sebagai Bugis, Bahasa Ugi dan Ugi yang telah dipertuturkan oleh kaum etnik di Bugis iaitu seramai 4 juta di Indonesia, terutamanya di bahagian Sulawesi Selatan dan Malaysia. Bahasa Bugis tergolong dalam keluarga bahasa Austronesia. Antara contoh-contoh bahasa yang telah dipertuturkan oleh kaum Bugis, yang pertama adalah makan. Mereka akan memanggil makan sebagai mandre. Kedua adalah jalan, iaitu joka-joka. Yang ketiga adalah tidur, iaitu tinro. Yang keempat adalah matahari, esok, 5 bulan, uleng, keenam bukan, tanya. Yang ketujuh perempuan, diorang akan panggil sebagai anak dara. Seterusnya adalah Kedayan. Bangsa Kedayan merupakan salah satu bangsa yang menetap di Kepulauan Borneo. Bangsa Kedayan ini dipercayai berasal daripada Kalimantan dan berhijrah ke Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Di Miri Sarawak, kebanyakan bangsa Kedayan menetap di daerah benua. Selain itu, bangsa Kedayan juga boleh ditemui daerah Limbang, Lawas, Sarawak, Sibitang, Kuala Penyu, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan. Bahasa yang telah digunakan oleh bahasa Kedayan adalah yang pertama, besar. Mereka akan cakap basar, otak, utak, bola, bola, fikir, pikir. Dan akhir sekali, air, diorang akan panggil aing. Yang ketujuh adalah kaum Selo. Kaum Selo atau juga boleh dikenali sebagai Tausung berasal daripada Kepulauan Sulu dan Jolo serta bahagian pantai timur Sabah. Sejak zaman Kesultanan Sulu lagi, kaum Sulu ini mereka menggunakan bahasa Tausung ataupun dengan nama lain lebih tepat lagi bahasa Sung sebagai bahasa pertuturan mereka. Contoh adalah makan, mereka akan memanggil makan sebagai kumon.
Kumoun. Kalau dia tanya awak siapa? Xiao Ikau. Melihat kumita. Perempuan babai. Permainan mang panayam. Orang tua tahu umas. Ikan istak. Sayur sayul. Terima kasih Mang Sukul. Sekian itu saja daripada saya. Negeri Sabah merupakan negeri yang unik kerana mempunyai banyak makanan tradisional. Di sini saya berikan beberapa contoh makanan tradisional yang popular di negeri Sabah. Makanan yang pertama ialah hinava. Hinava Ginapan atau lebih dikenali sebagai hinava merupakan makanan tradisional popular bagi suku kaum Kadazan Dusun. Makanan ini terdiri daripada isi ikan segar yang dicampurkan dengan biji buah bambangan yang telah diparut, cili merah, halia, bawang merah dengan limau kapas dan juga garam. Fakta menariknya tentang makanan ini, isi ikan tersebut tidak perlu dimasak kerana ia akan masak dengan adanya perahan jus limau. Makanan yang kedua ialah ambuyat. Di Sabah dan Sarawak, makanan ini lebih dikenali sebagai linut. Namun secara amnya, makanan ini dikenali sebagai ambuyat. Hidangan ini cukup popular di negeri Borneo seperti Sabah dan Sarawak dan juga di negara Brunei sendiri. Makanan ini terdiri daripada batang dalam sagu sawit yang merupakan bahan berkanji. Rasa dan cara penyediaannya adalah unik, namun keenakannya masih terjamin. Yang ketiga adalah kuih lidah buaya. Makanan ini sememangnya unik dari segi namanya, iaitu kuih lidah buaya. Namun segelintir memanggilnya kuih tiram ataupun kuih kapal terbang. Makanan ini selalu ataupun sering dihidangkan semasa kenduri kendara sebagai door gift ataupun semasa hari raya. Makanan ini terdiri daripada tepung, telur, margarin, minyak, garam dan disirakan dengan gula halus. Satu lagi makanan Sabah yang cukup popular iaitu kuih cincin. Makanan ini terdiri daripada gula perang dan juga tepung beras. Nama bagi makanan ini diambil sempena bentuknya yang berbentuk cincin. Bahan yang digunakan untuk menyediakan kuih cincin ialah gula nipa atau gula apung, tepung beras, minyak masak, air dan juga gula melaka. Yang terakhir ialah barobok. Barobok ataupun berobok merupakan makanan popular bagi suku kaum Bugis di Sabah. Secara amnya, makanan ini ialah bubur jagung yang cukup sesuai dimakan ketika sarapan. Bahan asasnya terdiri daripada nasi, jagung dan juga ayam. Cara penyediaannya juga mempunyai banyak versi. Ada yang letak sayur, ada yang letak belacan. Namun, cara penyediaannya tidaklah rumit. Makanan ini bukan sahaja enak tetapi juga mengenyangkan. Pembentangan yang terakhir adalah video montaj bekas Majlis Tertinggi dan Exco Kelab Muhibah tahun 2021 sekaligus pengenalan kepada Majlis Tertinggi dan Exco Kelab Muhibah yang baharu bagi tahun 2022. Dipersilakan.
tamatlah sudah annual general meeting kita untuk malam ini. Saya mewakili ahli kelam muhibah yang lain ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa atau ada yang kurang daripada pihak kami. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama semua dan terima kasih juga kepada semua yang telah hadir pada malam ini. Dengan ini, majlis bersurai.